Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia binti Muhyiddin, pensyarah daripada Akademi Pemilihan Islam Contemporary ASIS UiTM, akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Kesamaran dalam Hibah Amanah. Pengurusan harta merupakan satu elemen yang dititik beratkan di dalam Islam. Ia merupakan jaminan agar harta boleh dimanfaatkan dan bebas beredar dalam pelbagai keperluan kehidupan secara luas dan holistik. Hibah dilihat sebagai salah satu pengurusan harta yang terbaik kerana mampu memberikan hak pemilikan harta yang sah kepada penerima dan diiktiraf sebagai pemilikan sempurna di sisi Islam menurut Alias ETL 2014. Berdasarkan kemampuan instrumen ini, produk berkonsepkan hibah semakin berkembang di dalam industri kewangan di Malaysia. Instrumen ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu hibah bukan komersial dan hibah komersial. Dan hibah amanah merupakan salah satu cabang di bawah hibah komersial selain daripada hibah takaful. Hibah amanah merupakan gabungan daripada dua kontrak, iaitu hibah dan juga amanah, yang mula menjadi popular dalam industri pengurusan harta orang Islam setelah diperkenakan oleh Amanah Saham Nasional Berhad. Menurut Nordin ETL 2016, pemakaian gabungan kontrak dalam hibah amanah menjadikan produk ini tidak selari dengan hibah klasik dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat berhubung produk hibah amanah. Justru kajian ini bertujuan untuk menganalisis kekeliruan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat berhubung dengan produk hibah amanah. Hibah amanah berasal daripada dua konsep, dua akad, iaitu akad hibah dan juga akad amanah. Perkataan hibah itu sendiri berasal daripada perkataan Arab iaitu wahaba yang membawa maksud tabarruk berdasarkan Al-Jurjani 1988, atau difahami sebagai pemberian tanpa balasan oleh Al-Fayumi 1990. Dari sudut terminologi, hibah membawa maksud satu akad pemberian hak milik ataupun tamlik sesuatu barang secara sukarela kepada seseorang semasa hidup tanpa mengharapkan sebarang balasan. Takrifan ini diberikan oleh Asy-Syarbini 1994, Az-Zuhaili 1989 dan juga Rahmat 2009. Konsep amanah di dalam Islam pula membawa kepada dua penafsiran, iaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada seseorang yang dipercayai, iaitu Al-Amin, seperti akad wadiah, wakalah dan juga wisayah. Manakala penafsiran kedua ialah amanah merujuk kepada sifat seperti seorang qadi atau seorang nazir yang perlu mempunyai sifat amanah dalam menguruskan harta wasiat. Konsep hibah amanah pula merupakan satu bentuk pemberian daripada seorang pemberi harta semasa hidupnya, dan pemberi harta masih boleh menggunakan harta tersebut selepas akad hibah amanah itu berkuat kuasa. Halim dan Bustami 2017. Kajian berbentuk kualitatif ini mengumpul data melalui kaedah analisis dokumen. Sumber data diperolehi melalui pembacaan sumber prima dan juga sekunder yang berkaitan dengan tajuk kajian. Antara dokumen yang menjadi rujukan ialah kitab turas, artikel jurnal, tesis yang juga dirujuk berhubung kekaburan hibah amanah sebagai pemboleh ubah kajian. Data yang dikumpul akan dianalisis secara induktif dan juga diduktif dan kemudian ditemarkan menggunakan kaedah analisis tematik. Hasil kajian mendapati kesamaran dalam pelaksanaan hibah amanah boleh dibahagikan kepada 4 tema, iaitu pertama, kesahan hibah; yang kedua, peletakan syarat ke atas akad hibah amanah; yang ketiga, keadilan ataupun ta'dil dan kepentingan terhadap maqasid pensyariatan faraid dan juga wasiat; serta yang keempat, konsep amanah terhadap pemegangan harta hibah, iaitu maupun. Yang pertama, kesahan suatu kontrak hibah akan memberi implikasi terhadap pemilikan barang yang dihibahkan dan dilihat bertentangan dengan konsep hibah yang asal. Pelaksanaan konsep hasil hibah iaitu pemberian ketika hidup yang menjadikan pemilikan aset dipindahkan sepenuhnya kepada penerima hibah. Namun dalam hibah amanah, pelaksanaan hibah hanya berlaku setelah kematian pemberi hibah menurut Azhar 2017, Halim dan juga Bustami 2017 serta Muda 2008. Konsep ini seolah-olah menjadikan barang hibah masih di bawah pemilikan pemberi hibah. Dan isu kedua di bawah kesahan kontrak hibah adalah keperluan penyerahan ataupun khobat dalam instrumen hibah. Berdasarkan Nordin 2016, keperluan serahan khobat dalam hibah menjadikan hibah boleh berkuat kuasa, iaitu harta hibah mahu mestilah dipegang, diterima atau dikuasai oleh penerima hibah. Seterusnya, membolehkan penerima bertransaksi ataupun tasarruf dengan barang yang diserahkan. Dan sekurang-kurangnya, penerima hibah berupaya untuk menguasai dan berurusan dengan harta hibah, iaitu konsep at-tamakkun min at-tasarruf fil maqbud berdasarkan Al-Kasani 2003. Namun, dari sudut khobat ataupun serahan barang berbeza di sisi pandangan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan khobat ini di dalam sesuatu akad hibah dan membadai dengan berlakunya
akad semata-mata. Perbezaan pandangan fuqaha turut memberi kesan terhadap kesahan hibah yang dibuat oleh hakim-hakim syar'i di Malaysia. Menurut Azlan dan juga Said 2016, terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan hakim syar'i dalam memutuskan kes pengesahan hibah walaupun berkenaan isu yang sama. Perkara ini disebabkan oleh penggunaan pendapat fuqaha yang berbeza-beza dan tiada statut khusus yang menjadi rujukan dalam permasalahan hibah. Sesuatu institusi yang menawarkan perkhidmatan pengurusan harta orang Islam yang melibatkan hibah perlu menghasilkan produk yang sejajar dengan keputusan hakim agar penentuan sesuatu hibah yang dibuat itu sah ataupun sebaliknya. Kesamaran kedua iaitu perletakan syarat ke atas akad hibah amanah yang terjadi sama ada dengan mengenakan syarat tertentu ataupun disyaratkan dalam tempoh tertentu menurut Osman 2017. Antara syarat yang ditetapkan ialah syarat tasarruf ke atas pemberi hibah itu sendiri berdasarkan Muhammad 2011. Penerima hibah perlu bersetuju untuk membenarkan pemberi hibah menggunakan harta tersebut ataupun berurus niaga dan memperoleh manfaat hasil daripada harta hibah selagi mana pemberi hibah masih hidup. Penetapan hukum dalam kalangan fuqaha berkaitan hibah yang dikaitkan dengan syarat adalah tidak tetap. Ia bergantung kepada status syarat yang ditetapkan sama ada syarat itu syaratnya harus ataupun syarat yang fasid berdasarkan Muhammad 2011. Perletakan syarat yang menyekat penerima hibah melakukan transaksi ataupun tasarruf ke atas harta yang dihibahkan seperti larangan mewakaf, larangan menjual atau menghibahkan kembali harta yang diterima membawa kepada status syarat yang batal di sisi fuqaha berdasarkan Said ETL 2012 dan syarat ini dilihat menafikan hak tasarruf ataupun transaksi mutlak penerima hibah ke atas harta yang dihibahkan seolah-olah pemberi hibah masih memiliki aset atau harta dan pemilikan ke atas barang yang telah dihibahkan. Kekeliruan seterusnya membabitkan isu keadilan ataupun ta'dil dan kepentingan terhadap maqasid pensyariatan faraid atau wasiat oleh Zulkifli dan Bustami 2019 kerana penguatkuasaan hibah amanah terjadi setelah pemilik hibah meninggal dunia seolah-olah pensyariatan kepada faraid ataupun wasiat. Namun perbezaan yang jelas antara faraid dan juga hibah adalah dari sudut pemilik harta tidak dibenarkan untuk menentukan kadar pembahagiannya sendiri dan kepada siapakah harta tersebut akan diagihkan setelah si pemilik meninggal dunia. Berbeza dengan hibah yang mana pemilik boleh ataupun berhak untuk menentukan kadar juga kepada siapa yang ingin diberikan. Dan isu ini juga membawa kepada permasalahan dalam pemberian kadar hibah yang mana adakah boleh dibeza-bezakan kadar pemberian hibah terutamanya pemberian oleh ibu bapa kepada setiap anak-anaknya kerana terdapat hadis yang jelas melarang aktiviti atau pemberian oleh ibu bapa kepada anak-anaknya sekiranya pemberian tersebut tidak adil ataupun tidak sama. Juga dilihat seperti wasiat kerana pemberian sesuatu dan pelaksanaannya terlaksana selepas berlakunya kematian pewasiat sama ada dengan menggunakan lafaz ataupun tidak. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan yang menafikan konsep wasiat di dalam hibah amanah kerana tiada had yang dikenakan ke atas harta yang dihibahkan berbeza dengan wasiat yang mana hak maksimum untuk pemberian wasiat adalah 1/3 dan yang kedua dari sudut penerima harta pula perundangan wasiat mengahadkan bahawa penerima wasiat hanya bukan dari kalangan waris yang berhak mendapat harta pusaka namun tiada penetapan tersebut di dalam akad hibah. Muhammad Seji dan Syafi'i 2018 dalam kajiannya menyatakan bahawa sekiranya disyaratkan pemilikan harta hanya selepas kematian pemberi, kontrak ini merujuk kepada wasiat dan bukan hibah. Ketetapan ini tidak boleh dibuat secara terus memandangkan masih lagi terdapat perbezaan antara konsep hibah dengan wasiat mahupun faraid. Jadi isu ini perlu diperinci melalui pandangan fuqaha menggunakan pakai kaedah mengikut keadaan semasa waqi'iyah terhadap pengurusan harta orang Islam di Malaysia. Dan kesamaran yang keempat adalah konsep amanah terhadap pemegangan harta hibah ataupun mauhub. Pelantikan pemegang amanah di dalam Islam boleh wujud melalui beberapa akad seperti wadi'ah, wakalah dan juga wisoyah. Ketiga-tiga konsep amanah ini boleh diaplikasikan sebagai instrumen amanah namun mempunyai pelaksanaan yang berbeza dan hukum yang berbeza. Hal ini jelas menunjukkan instrumen hibah amanah bukanlah mengaplikasi akad hibah semata-mata namun merupakan kombinasi antara beberapa akad yang lain. Konsep amanah dalam Islam pada dasarnya lebih tertumpu kepada pengurusan al-qasir oleh seseorang wasi berdasarkan akad wisoyah iaitu wasi menguruskan harta oleh golongan yang tidak berkemampuan untuk menguruskan hartanya. Namun, hibah amanah lebih dikaitkan dengan pelantikan pemegang amanah dalam keadaan penerima hibah bukan dalam kalangan golongan yang al-qasir ataupun dalam kalangan golongan mahjur alai seperti seorang kanak-kanak maupun orang yang gila.
Hal ini menunjukkan hibah amanah tidak sama dengan amalan pengamanahan yang ada di dalam Islam. Secara konklusinya, daripada analisis di atas dapat disimpulkan bahawa instrumen hibah amanah yang dikomersialkan dalam industri kewangan di Malaysia berkait rapat dengan isu-isu syariah. Terdapat kesamaran dalam rukun dan syarat pelaksanaan hibah amanah boleh menjadikannya tidak bertepatan dengan kehendak syariah. Sehubungan dengan itu, kajian lanjut diperlukan bagi memperincikan kepada penyelesaian isu-isu syariah yang berbangkit dengan merujuk kepada perbincangan para ulama dalam kitab-kitab muktabar, fatwa-fatwa semasa dan kontemporari, seterusnya mencadangkan agar fatwa yang seragam diwujudkan dengan mengambil pendekatan meraikan pandangan semua institusi fatwa rasmi yang terlibat. Dan sebagai kesimpulan, produk Islam yang inovatif iaitu hibah amanah ini haruslah dialu-alukan kerana produk ini menjadi salah satu kepada kemaslahatan oleh umat Islam di Malaysia secara khususnya. Namun, pelaksanaan hibah amanah ini perlu dilaksanakan dengan penuh berhati-hati dan sebarang keputusan syariah yang diambil untuk menjalankan ataupun melaksanakan inovasi produk hibah amanah ini haruslah dibuat secara sederhana iaitu al-wasatiyah dan tidak dengan terlalu ketat ataupun terlalu syadid iaitu at-tadyiq wa tashaddud dan juga tidak juga terlalu memudah-mudah iaitu tasahul. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.